Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, setelah banyak melalui episod-episod yang terdahulu, kita dah selesaikan satu soalan yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu apa reason for our existence, apa tujuan kita datang ke atas muka bumi ini. Dan kita telah jawab secara terperinci dalam siri-siri yang lalu bagaimana tujuan hidup beribadah itu, dan kita telah bagikan pembahagian ibadah, apa kesan ibadah. Dan sekarang ini dalam segmen ini saya ingin berkongsi tentang penghalang ibadah. Apa yang menghalang ibadah? Dan kita lihat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini suatu yang sangat bernilai dan sangat tinggi. Subhanallah, dengan ibadah kita akan dapat banyak kebaikan, bukan saja di dunia tetapi lebih-lebih lagi di hari akhirat. Dan apabila suatu yang kita nak capai itu suatu yang sangat bernilai, suatu yang sangat berharga, tentulah sukar untuk mendapatnya. No pain no gain. Selalu dikatakan tidak ada kesusahan maka tidak akan ada ganjaran. Sekiranya tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Selalu begitulah. Selalunya perkara yang bernilai, yang berharga, sukar untuk kita mendapatkan. Contohnya antara permata dengan kaca. Permata lebih berharga, kaca kurang murah. Kaca boleh beli cermin dengan harga RM2-3 saja, tetapi permata sukar untuk mendapatnya. Jadi begitulah ibadah. Oleh kerana ibadah ini suatu yang sangat bernilai, sangat tinggi, maka sangat sukar untuk mendapatkannya. Dan tidak ramai manusia yang dapat melaksanakan soal ibadah ini. Kalau kita kaitkan dengan syukur, yang kita kaitkan dengan macam mana orang yang beribadah, orang yang bekerja juga dengan rasa bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit daripada hamba-Ku yang bersyukur. Kerana apa? Saya dah katakan syukur itu sukar. Syukur itu suatu yang sukar. Masalah-masalah manusia kalau kita lihat apabila berdepan dengan ibadah, pertama manusia tak tahu konsep ibadah yang begitu luas, yang begitu indah, yang begitu terperinci, dan apa manfaat-manfaat daripada ibadah, dan apa mudarat kalau kita meninggalkan ibadah. Berarti kata yang luas. Jadi yang pertama, kebanyakan manusia ialah jahil, tak tahu. Yang kedua, ada manusia yang dah tahu, dah belajar tentang ibadah, tahu ibadah asas, ibadah sunat, ibadah umum, apa kebaikan. Dia tahu tetapi dia degil, dia tak mahu. Ada yang tak tahu, ada yang tahu tetapi tak mahu. Kenapa? Kerana ibadah ini suatu yang memerlukan kesukaran, yang memerlukan kepayahan. Jadi oleh kerana walaupun dia tahu tetapi dia tidak mahu melaksanakan ibadah. Ni soal hati. Tadi soal kepala, soal pemikiran, tidak tahu. Yang ini tidak mahu, ni soal hati. Dan yang ketiga, mungkin dia dah tahu, mungkin dia dah mahu, tetapi apa yang menghalang? Tak mampu pula. Kerana apabila ibadah ini kita akan berdepan dengan pelbagai cabaran, rintangan dan hambatan. Maka kadang-kadang kita dah mahu, tetapi apabila ada ujian datang, apabila penghalang datang, maka kita patah. Itu yang dikatakan tidak mampu. Cuba kita lihat 3 ibadah. Bagaimana respon kebanyakan manusia tentang 3 ibadah ini. Yang pertama, ibadah asas, saya bawa contoh solat. Ibadah umum, saya ambil contoh kerja pada hari Isnin. Yang ketiga, ibadah sunat, itu berdoa. Cuba tengok. Yang pertama, ibadah asas, solat subuh. Mudah ke orang nak bangun solat subuh? Berapa ramai orang yang bangun solat subuh dengan tersenyum, dengan ceria, Allah dapat solat subuh, gembiranya tak sabar. Ataupun bangun jugalah tapi dengan keadaan yang bermalas-malasan, muka masam dan sebagainya.
Subhanallah, ya, kita boleh tahu siapa kita apabila kita bangun daripada tidur untuk solat subuh. Dan mengikut kajian di Malaysia, kajian tidak resmi menunjukkan 80% umat Islam tidak solat. Dan tentulah solat yang paling sukar ialah solat subuh. Jadi walaupun as-salatu khairum minan naum, solat itu lebih baik daripada tidur. Semua orang tahu solat lebih baik daripada tidur. Tetapi kenapa ramai orang tak solat dan lebih sukar lagi untuk solat subuh, ya? Subuh gajah, subuh dinosaur dan sebagainya. Kenapa? Kerana solat subuh iaitu ibadah asas, ya, sangat sukar untuk dilaksanakan. Kerana apa? Ada penghalangnya. Inilah kata penghalang dalam ibadah. Yang kedua, ya, kita lihat ibadah sunat. Tadi ibadah asas solat subuh, ibadah sunat apa? Berdoa. Berdoa mudah saja, ya, iaitu kita angkat tangan, kita nyatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ada permintaan kita, pengaduan kita, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, doa bukan kita memberitahu Allah apa yang kita inginkan. Allah lebih tahu walaupun kita tidak beritahu. Tetapi doa lebih kepada lambang pengabdian dan lambang bukti rasa kehambaan kita kepada Allah. Bila kita minta tu, itu menunjukkan kita ni miskin. Bila kita minta tu, artinya kita lemah, ya. Jadi apabila kita berdoa, artinya kita membuktikan rasa kehambaan kita di hadapan Allah. Yang kita macam anak yang kecil merengek-rengek kepada ibunya, sikit-sikit ibu, sikit-sikit ibu, nak susu ibu, orang usik sikit ibu. Begitulah kita dalam kehidupan. Patutnya kita dengan Allah begitu. Lebih-lebih lagi, kita berdoa kepada Allah. Tetapi kita lihat, walaupun doa itu sangat mudah, walaupun doa itu tidak mengambil masa yang panjang, tetapi ramai orang yang lepas solat saja terus tergesa-gesa bangkit, terus tergesa-gesa bangkit, sehingga ada malaikat yang menyeru, apakah kamu sudah kaya? Bila kita tak minta kepada Allah, menempelak. Orang yang lepas solatnya dia tergesa-gesa, membuat kerja lain. Tidak, untukkan masa untuk berdoa. Ada juga orang yang menuntukkan masa untuk berdoa, tetapi doanya tidak penuh penghayatan, tidak daripada hati. Saya ada dengar satu joke yang diceritakan oleh sahabat-sahabat. Dia kata, ya Allah, dia kata, doa aku macam semalam je lah, amin. Doa macam semalam je, pakai template saja doa dia. Ada yang lebih ringkas daripada itu, ya Allah, macam biasa. Macam itu saja, artinya subhanallah, kita tidak rasa ibadah sunat dalam konteks ini. Doa itu sesuatu yang perlu dalam kehidupan kita, yang mana doa adalah talian hayat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berdoa kita akrab dengan Allah, kerana doa adalah ibadah sunat. Ibadah sunat, ingat yang saya katakan, ialah taqarrubi. Taqarrubi artinya bila kita melaksanakan ibadah sunat, kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita dekat dengan Allah Subhanallah, kita akan dapat kekuatan. Apabila kita dekat dengan orang yang pandai, kita tak takut, kita boleh tanya dia apa je soalan. Kalau kita dekat dengan akrab dengan orang kaya, kita tak takut, kerana dia akan membantu kita. Apatah lagi kalau seorang itu akrab dengan Allah melalui apa? Melalui doanya. Itu, doa pun sukar. Itu ibadah sunat. Yang ketiga, ibadah umum. Ibadah umum ni apa? Kerja. Kerja adalah satu ibadah dengan menepati 6 syarat. Ingat, saya tak perlulah sebut lagi di sini. 6 syarat ibadah ini kita boleh tengok pada segmen-segmen kita yang lain, pada siri-siri yang kita lain. Kerja adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalaulah kerja itu satu ibadah, dan ibadah itu manfaatnya begitu banyak, begitu indah, begitu bermanfaat, maka kita akan suka untuk pergi ke tempat kerja. Bagi mereka yang memulakan kerja pada hari Isnin, tak ada mandi dulu lah, seronok pergi kerja, macam nak pergi bercuti pergi kerja tu. Sebab apa? Kita dah nampak tempat kerja kita ialah ladang ibadah kita, tempat kerja kita ialah sejadah ibadah kita. Dan kita pergi kerja bukan saja dapat gaji, tetapi dapat pahala. Bukan saja kita berkhidmat kepada manusia, tetapi berbakti kepada Allah. Subhanallah. Kalau begitu, kalau orang Islam ni dia bersemangat bekerja pada hari Isnin, kerana hari Isnin ni ada kerja yang
itu adalah ibadah umum, subhanallah, produktiviti akan meningkat, kualiti kerja kita akan meningkat apabila kita benar-benar merasai, menghayati kerja satu ibadah. Tetapi apa yang berlaku, kita tengok macam-macam, curi tulang, mengular, ada yang satu organisasi yang dispatch hantar surat, sikit je masa hantar surat, tapi yang lama warmak tahu apa, warung mamak, lepak-lepak kat sana. Siapa yang tak seronok buat kerja? Ada yang jadikan store untuk tempat tidur, ada jadikan surau untuk tempat lepak dan sebagainya. Subhanallah. Mengapa? Kerana kita tidak gairah, kerana kita tidak teruja untuk melaksanakan ibadah. Dalam konteks ini adalah ibadah umum. Okey. Ada tak penghalang ibadah? Kita akui ada penghalang. Walaupun kita dah bahaskan, walaupun kita dah perincikan dalam segmen-segmen yang lalu betapa indahnya ibadah, tetapi ada yang menyebabkan penghalang dalam diri kita atau luar diri kita yang menyebabkan kita tidak boleh fokus betul-betul serius untuk beribadah. Apakah yang menyebabkan kita enggan beribadah? Pertama, kejahilan. Dia kata jahil, kerana apabila kita tak ada ilmu, maka kita memusuhi apa yang kita tidak tahu. Almar'u adu ma jahila. Seorang itu memusuhi apa yang dia tidak tahu. Oleh kerana dia tak faham konsep ibadah yang sebenar, kerana dia tidak nampak indahnya ibadah, maka dia memusuhi. Kerana apa? Kejahilannya. Itu satu. Ignorance. Okey, yang kedua, kenapa manusia tidak mahu beribadah? Kerana arrogant ataupun kerana apa? Kedegilan. Tadi kejahilan, ini kedegilan. Kedegilannya kerana apa? Kerana di dalam diri manusia ada penghalang yang cukup besar, musuh di dalam diri kita yang tidak suka pada ibadah. Apa musuh dalam diri kita? Ini yang dikatakan, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Maksudnya musuh yang paling menyusahkan kamu, yang paling mempengaruhi kamu ialah nafsu yang ada di dada kamu. Di dada kamu. Ini di dalam diri kita sendiri. Jadi nafsu ini tidak suka untuk kita beribadah. Kerana nafsu ini tabiatnya ialah inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Ibadah kebaikan, dia mengajak kepada kejahatan. Jadi berlawanan kutublah dalam diri kita ni. Itu yang dikata kedegilan tadi. Yang kedua, syaitan. Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kita yang nyata. Syaitan tidak suka kita beribadah, maka dia akan senantiasa memberi godaan-godaan, bujukan-bujukan, menakut-nakutkan kita tentang ibadah. Nanti kita akan tengok dan seterusnya. Dalam kita nak beribadah ni, kita nak tengok ada role model, ada qudwah hasanah yang ada. Bukan saja kita tengok dalam kitab-kitab, bukan saja kita dalam cerita dalam sejarah, dalam sirah, tetapi manusia ni dia suka apabila ada contoh hidup yang dia boleh diteladani. Jadi kita kekurangan role model ibadah yang begitu lengkap. Baik, kita bahas dulu tentang kejahilan. Jadi apa jahil yang paling besar? Saya dah katakan, jahil yang paling besar selain daripada tidak mengenal Allah ialah tidak mengenal tujuan hidup. Dia tidak tahu tentang tujuan hidup. Dan bagi mereka yang telah melalui segmen-segmen ini, melalui journey ini, the ultimate goal ini, mereka dah faham tentang tujuan hidup. Mereka dah faham, dah jelas tentang ibadah. Tetapi bagi mereka yang tidak ataupun belum mengikutinya, mereka kata, apa perlunya ibadah ini? Apa kebaikan yang kita dapat? Maka oleh kerana dia jahil, maka dia terpisah daripada Allah kerana kejahilannya. Saya buat contoh begini. Katalah seorang anak dipelihara oleh ibu dan bapa angkatnya. Entahlah, terpisah daripada kecil, dia dipelihara oleh ibu angkat dan bapa angkatnya sekian lama, katalah 20 tahun lebih terpisah. Kemudian bila anak perempuan ini nak kahwin, nak nikah,
maka waktu itu kena cari walinya yang betul, walinya yang sebenar. Bapalah, kena carilah, buatlah jejak kasih, baru waktu itu terbuka rahsia. Ibu angkatnya dan bapa angkat bagi tahu pada anak itu, kata kamu bukan anak kami yang sebenar, ini gini. Menangis-nangislah. Jadi cari. Bila cari melalui proses banyaklah kita tengok dalam TV dulu, jumpa. Jadi pada hari pertemuan itu, maka anak yang usianya tadi yang dah besar, yang dipelihara oleh ibu dan ayah angkatnya, nak bertemu dengan ibu dan bapa yang sejati. Pada hari pertemuan itu, ketika berdepan dengan ibu bapanya yang sejati dan dengan ibu angkat dan ayah angkat yang telah membelanya selama ini, yang telah memelihara dan membesarkan, mendidikkan selama ini selama 20 tahun lebih, saya nak tanya, tolong jawab, agak-agaknya anak tadi lebih kasih, lebih cinta, lebih sayang kepada ibu bapa sejati yang baru dikenalinya pada hari itu, ataupun dia masih lagi menyayangi, mengasihi ibu bapa angkatnya yang telah memeliharanya sekian lama? Tolong jawab. Tentu anda menjawab sama seperti saya, iaitu walaupun dia tahu ibu ini ibu yang sejati, walaupun ini ayah yang sejati, ini ibu angkat, ini bapa angkat saja, tetapi oleh kerana sudah dipelihara begitu lama, hatinya tetap cenderung untuk mengasihi ibu bapa angkatnya. Begitulah kita dengan Islam. Bila kita lahir, kita besar, kita dipisahkan dengan Islam. Kita melalui pendidikan, kadang-kadang melalui ibu bapa kita, melalui sistem pendidikan, melalui sistem ekonomi, kita dibawa jauh daripada Islam. Konsep ibadah tu kita tak kenal dah. Apa yang kita kenal ialah, apa yang kita sedang lagang ialah sistem-sistem yang lain. Sedangkan itu bukan, minta maaf kita katakan, ibu dan bapa kita yang sejati. Ini ibu angkat saja. Tiba-tiba dalam satu program ataupun program yang ini, The Ultimate Goal ini, kita kenal, oh sebenarnya ibadah ini tu, oh payah. Walaupun kita tahu ini jawapan sebenar, ini satu hakikat yang sebenar dalam kehidupan kita, tetapi hati kita yang telah terbiasa dengan sistem-sistem yang lain sangat sukar kerana kita sudah dipisahkan dengan Islam sekian lama. Akhirnya Islam yang umpama ibu dan bapa kita yang sejati, umpama ibu dan angkat kita, sistem-sistem yang memelihara kita selama ni, yang menjaga kita selama, kita anggap sebagai ibu yang sejati. Kenapa? Kerana kejahilan, kerana kita sudah dipisahkan dengan Islam sekian lama. Jadi jalannya tidak lain tidak bukan, kita perlu kembali belajar. Sebab tu ilmu-ilmu yang seperti ini perlu kita dapat tentang kesedaran, kefahaman, penghayatan dan sebagainya, insya-Allah. Jadi sebab itu sukar untuk kita mencintai Allah, kerana untuk mencintai Allah kita perlu mengenal Allah. Mana mungkin kita mengenal Allah setelah kita terpisah sekian lama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terpisah oleh pendidikan, terpisah oleh sistem-sistem ataupun budaya ataupun lingkungan yang jauh daripada tauhid. Jadi walaupun kita sudah tahu sekarang, maka kita perlu struggle untuk mencintai Allah, untuk mencintai Islam, untuk menghayati ibadah. Yang kedua, kita tengok saya kata gangguan syaitan dan hawa nafsu tadi. Subhanallah, nafsu ini sentiasa mengajak kepada kejahatan. Dan nafsu ini dia adalah sebahagian daripada diri kita. Kalau kita nak lawan nafsu, artinya kita lawan diri kita sendiri, berperang dengan diri sendiri. Yang ini yang sangat menyakitkan. Dan nafsu ini kalau kita biarkan saja, dia akan berakar dan tumbuh dan akan mengawal kehidupan kita. Saya buat contoh selalu kita katalah kita ada halaman rumah. Halaman rumah kita ni kita biarkan saja. Dia ada sedikit tanah lah, kita biarkan. Kita tak cangkul dia, kita tak rapikan dia, kita tak buat apa-apa, biarkan. Saya nak tanya, agak-agak halaman rumah ada tanah sikit di atas halaman di halaman itu, akan tumbuh keledek ke akan tumbuh lalang? Alhamdulillah kalau tumbuh keledek, sawi dan sebagainya semua sukalah. Selalunya tidak akan tumbuh keledek, takkan tumbuh sayur.
Yang selalunya tumbuh adalah lalang. Begitulah hati dan diri kita. Kalau dibiarkan saja, tidak akan tumbuh benih kebaikan, melainkan akan tumbuh benih kejahatan daripada hawa nafsu. Sebab itu, hawa nafsu ini kita nak perangi sungguh-sungguh. Ini yang dikatakan mujahadah. Kita dah tahu apa yang benar, apa yang batil. Yang benar itu pahit, kita menelan kepahitannya. Yang benar itu pedih, kita sanggup lakukan pedih. Kerana apa? Kita nak sihat, kita nak berubat, ya. Yang nafsu ini menyenangkan, menyeronokkan, tetapi dia melekakan, akan melalaikan dan sebagainya. Jadi kita buat apa yang kita perlu buat walaupun kita tidak suka buat. Artinya kita kena lawan hawa nafsu. Okay? Yang kedua, syaitan yang ada dalam diri kita. Inilah yang saya katakan, kalau kita nak bangun subuh tadi, ya, dia ada 3 ikatan tadi, ya. Ada ramai orang umat Islam yang ikatan syaitan tu kuat. Ikatan syaitan tu apabila kita bangun baca doa, 1 ikatan. Belum lagi, ada 2 lagi. Ya, bangun aja, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. 1 ikatan terungkai. Kita ambil uduk, 1 ikatan terungkai. Kita solat, 1 lagi ikatan. 3 ikatan. Bayangkan kalau orang tu tak bangun subuh bertahun-tahun, berapa banyak belenggu syaitan yang ada. Ya, subhanallah, syaitan ni musuh yang kreatif dan inovatif. Ya, dia sentiasa mengikuti perkembangan dalam industri 4.0, dalam ICT dan sebagainya. Dia pergi melalui media sosial, ya, dia pergi tengok, dia bagi entry-entry yang menyakitkan, viralkan benda-benda yang ini, dan kita leka dengan internet, kita leka dengan Facebook, sehingga WhatsApp dan sebagainya, sampai tak sempat melihat Al-Quran dan sebagainya. Kenapa? Syaitan dia bijak. Kalau sembahyang subuh tadi, mula-mula jangan sembahyang subuh. Bila kita dah sembahyang subuh, dilalaikannya pula supaya cepat. Bila kita dah lambat, dia masukkan pula riak, bangga. Kita je sembahyang subuh, orang lain tak sembahyang subuh dan sebagainya. Jadi ingat, saya katakan, dalam diri kita ada penghalang ibadah. Apa dia penghalang ibadah? Syaitan dan hawa nafsu selain pada kejahilan. InsyaAllah kita akan sambung nanti apakah penghalang dan bagaimana kita nak mengatasi penghalang-penghalang itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.